mempersilakan Cikgu Yap untuk menyampaikan perkongsian kami pada petang ini. Dipersilakan Cikgu Yap. Ya, terima kasih Cikgu Tan. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para guru yang hadir dalam tarian ini. Saya Cikgu Yap dari Sekolah Menengah Chunghwa, Kluang. Pada petang ini, saya ingin berkongsi dengan guru-guru tentang teknik pengajaran saya, iaitu teknik mengajar beri bahasa. Salah satu teknik yang digunakan adalah dengan melukiskan peribahasa tersebut dalam bentuk gambar. Aktiviti ini disertai oleh pelajar-pelajar. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan pemahaman dan peringatan mereka. Sebelum memulakan teknik pengajaran saya ingin memaklumkan bahawa sasaran teknik pengajaran saya pada petang ini adalah kepada pelajar tingkatan 2-2. Okey, sebelum memulakan teknik pengajaran ini, saya ingin memaklumkan kepada para guru bahawa saya dan Cikgu Tan telah menetapkan 5 maklumat, iaitu yang pertama, memahami, meminati, menghafal, mengingat dan mengaplikasikan peribahasa yang diberikan. Inilah maklumat yang kita tetapkan kepada pelajar-pelajar kami. Ya, Cikgu Tan. Mula-mula kami akan menjelaskan maksud peribahasa itu kepada pelajar-pelajar kami. Cara ini sangat penting kerana mereka dapat memahami peribahasa itu. Selepas memahami peribahasa, mereka akan berminat untuk mempelajari peribahasa. Kemudian mereka akan menghafal dan mengingat peribahasa itu. Seterusnya mereka akan mengaplikasikan peribahasa yang kami gunakan dan kami berikan dalam peperiksaan dan dalam karangan. Ya, marilah cikgu. Sekarang saya akan menerangkan teknik mengajar peribahasa dengan melukis. Okey, sebelum memulakan tugasan saya kepada pelajar, saya akan menjelaskan maksud. Kejap, sudah. Okey, sebelum memulakan tugasan, saya akan membahagikan pelajar saya kepada 8 kumpulan. Kelas ini terdapat 45 orang pelajar. Jadi saya akan bahagikan pelajar kepada 8 kumpulan. Maknanya setiap kumpulan terdiri daripada 5 hingga 6 pelajar. Okey, setiap kumpulan tersebut akan dipilih seorang ketua, pelukis, pewarna dan pembentang. Sebelum pelajar memulakan tugasan mereka, saya dan Cikgu Tan akan menjelaskan maksud peribahasa kepada pelajar-pelajar saya dan memberikan satu contoh peribahasa kepada pelajar. Contoh yang saya bagi adalah seperti katak di bawah tempurung. Saya akan meminta pelajar dalam tugasan mereka mesti ada perkataan ataupun makna dalam bahasa Mandarin. Okey, contohnya gambar ini, sebab peribahasa ini seperti katak di bawah tempurung, jadi saya akan suruh pelajar lukiskan gambar yang memadai dengan peribahasa ini. Okey, gambar ini memang memadai dengan peribahasa yang diberikan, iaitu katak di bawah tempurung yang membawa maksud orang yang cetek pengetahuannya. Okey, selepas menjelaskan aktiviti yang dikendaki, saya akan meminta pelajar menjalankan diskusi, perbincangan mengenai peribahasa yang diagihkan. Pelajar duduk di tempat masing-masing untuk menjalankan perbincangan mereka kerana mereka haruslah mematuhi peraturan
yang ditetapkan oleh kerajaan, iaitu penjarakan fizikal. Mereka menggunakan lebih kurang 10 minit untuk menjalankan diskusi mereka. Semasa dalam diskusi, pelajar-pelajar memang menghadapi berbagai masalah. Jadi saya dan Cikgu Tan akan memberikan bimbingan semasa perbincangan dijalankan. Sesudah mereka menjalankan perbincangan, mereka pun melukis peribahasa itu dalam bentuk gambar. Lihat, pelajar-pelajar kami melukis dengan bersungguh-sungguh. Selepas melukis gambar, mereka akan membuat pembentangan di depan kelas. Setiap kumpulan diberi masa pembentangan 5 minit di depan kelas. Cikgu, marilah kita menghayati hasil kerja anak murid saya. Kumpulan 1, mereka akan menyiapkan peribahasa seperti ulat lupa akan daun. 8 kumpulan. Jadi yang tadi itu adalah kumpulan yang pertama. Kumpulan kedua seperti lintah menghisap darah. Kumpulan ketiga seperti tempayan bocor. Gambar mereka memang amat memadai dengan peribahasa yang diberikan. Seperti rumput di tepi jalan, kemungkinan gambar yang mereka lukis tak secantik pelajar yang dalam kelas seni lukis. Seperti gunting makan di hujung, seperti anak ayam kehilangan ibu, laksana katak sedikit hujan banyak bermain, seperti air dalam kolam. Okey, yang tadi cikgu nak tengok, yang cikgu hayati itu ialah hasil kerja setiap kumpulan. Marilah cikgu, saya akan menjelaskan gambar yang dipaparkan ini. Hasil kerja kumpulan pertama adalah seperti ulat lupakan daun. Jadi pelajar akan melukiskan ulat dan daun. Okey, ulat dan daun. Jadi biasanya daun adalah pelindung dan habitat kepada ulat. Tetapi ulat telah habis makan daun-daunnya. Ini bermakna ulat ini lupa akan kebaikan orang lain. Jadi jadi peribahasa ini membawa maksud seseorang itu melupakan kebaikan orang lain terhadap dirinya. Itulah peribahasa yang berbunyi ulat lupa akan daun. Okey, memang pelukisan ini amat memadai dengan peribahasa yang diberikan, iaitu ada ulat, ada daun. Okey, lepas tu ulat makan daun. Okey, sepatutnya ulat haruslah menghargai daun sebab daun memberikan lindungan habitat kepadanya. Okey, jadi ini membawa maksud seseorang yang sudah melupakan kebaikan orang lain. Ya, pendeknya, pelajar-pelajar kami menggunakan cara melukis dan melihat gambar untuk mempelajari peribahasa. Oleh itu, mereka tidak berasa bosan ketika belajar peribahasa. Sebaliknya, mereka berminat untuk mempelajari peribahasa. Selepas itu, mereka akan menghafal dan mengingat peribahasa itu. Inilah yang dikatakan tak kenal maka tak cinta. Apabila sudah kenal, maka tentulah cinta kepadanya. Seterusnya, mereka akan mengaplikasikan peribahasa itu dalam peperiksaan dan penulisan. Ya, mari. Okey, ya. Marilah kita menghayati video rakaman yang disampaikan oleh pelajar kumpulan 1 yang berbunyi seperti ulat lupa akan daun. Mungkin suaranya tak cukup besar, tak cukup kuat. Saya memilih peribahasa yang berbunyi ulat lupa akan daun.
Okey, inilah salah satu contoh hasil pembentangan pelajar saya. Okey, selepas mereka membuat pembentangan, okey, Cikgu Tan akan memberikan komen. Okey, Cikgu Tan? Ya, kami akan terus memberi komen kepada pelajar-pelajar yang membuat pembentangan di depan kelas. Tujuan kami adalah mereka mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh mereka dan terus menguasai peribahasa itu. Okey, Cikgu. Selain itu, kami juga memberikan latihan intensif kepada murid-murid. Tujuan kami ialah latihan ini dapat menolong mereka menguasai peribahasa. Ya, inilah latihan yang kami berikan. Okey. Selepas aktiviti ini dijalankan, kami meminta pelajar-pelajar mengisi borang maklum balas. Melalui maklum balas pelajar, kami mendapati aktiviti ini dapat mengeratkan hubungan mereka, mengukuhkan semangat bekerjasama, dan aktiviti ini juga dapat menolong mereka memahami peribahasa itu dalam masa yang singkat. Mereka dapat pembelajaran cara ini juga sangat kreatif bagi mereka dan sebagainya. Selain menggunakan cara melukis untuk mengajar peribahasa kepada pelajar-pelajar kami juga menggunakan tayangan video untuk menolong pelajar menguasai peribahasa. Ya, cikgu-cikgu, marilah kita tonton rakaman video yang dimuat turun dari internet. Ngantuk disorongkan bantal. Akhirnya hasrat Aiman untuk bercuti ke Tanah Tinggi Cameron tercapai apabila dia memenangi cabutan bertuah, iaitu hadiah percutian bersama keluarga. Ketika dalam perjalanan ke Tanah Tinggi Cameron, Aiman berasa pening kepala dan mual kerana jalan rayanya bengkang-bengkok bagai ular kena palu. Tiba di sebuah persimpangan, mereka sesat. Aiman merasakan dirinya seperti katak di bawah tempurung kerana tidak tahu menggunakan aplikasi GPS di telefon pintarnya. Mujur ada seorang pemuda berketurunan orang asli menunjukkan arah jalan yang betul kepada mereka. Aiman sangat gembira dengan percutian itu. Situasi tadi ada menggunakan beberapa contoh perumpamaan. Antaranya termasuklah umpama orang mengantuk disorongkan bantal, bagai ular kena palu dan seperti katak di bawah tempurung. Perumpamaan. Okey. Okey, selain kita menggunakan cara melukis, tayangan video, kita juga menggunakan lagu peribahasa untuk mengajar pelajar memahami peribahasa yang dipelajari dan lebih menolong mereka memperingati peribahasa yang dipelajari. Marilah kita menghayati tayangan lagu peribahasa yang akan ditonton oleh cikgu-cikgu kalian. Cikgu. Bagai pahat dengan penyukur, bekerja apabila disuruh.
Bagai tumbuh padi hampa, buat kerja yang sia-sia. Bagai pinang dibelah dua, sama cantik sama padan. Bagai perigi di air jernih, hidup yang sangat senang. Oh, bagai kaca terhempas ke batu, perasaan yang sangat sedih. Cikgu, inilah tayangan lagu peribahasa. Jadi selepas belajar mendengar lagunya, saya akan menjelaskan peribahasa yang dinyanyikan, dan saya akan cuba mengajak pelajar-pelajar bernyanyi bersama-sama. Mungkin bukan bernyanyi satu kali, mungkin 2 kali, 3 kali, supaya mereka lebih faham dan boleh ingat akan peribahasa yang diajarkan oleh YouTuber ini. Okey, jadi dengan gunakan cara ini, pelajar boleh belajar sendiri. Pelajar boleh melayari internet untuk mempelajari berbagai teknik Peribahasa. teknik peribahasa yang berlainan. Okey, ini adalah jadi yang perkongsian hari ini. Saya nak buat satu kesimpulan, iaitu kita telah menggunakan 3 cara untuk mengajar pelajar tentang peribahasa, iaitu teknik melukis, tayangan video dan tayangan lagu peribahasa. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap semua cikgu dapat memanfaatkan perkongsian pada hari yang mulia ini. Terima kasih, cikgu. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua guru yang dikasihi. Saya Cikgu Wee Ming Jay, mengajar di Sekolah Menengah Fenyu Kulai. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih dan memanjatkan penghargaan saya kepada pihak sekolah disebabkan telah diberikan peluang keemasan ini untuk berkongsi teknik pengajaran saya. Jadi sebelum saya mulakan perkongsian saya ingin memberikan sikit pendapat kepada cikgu-cikgu tentang norma baharu PDP secara dalam talian. Di dalam kelas tradisional, cikgu dianggap sebagai pendeta di atas pentas, cikgu yang menyalurkan ilmu pengetahuan dan sebarang perancangan. Pada kebiasaannya, fokus berpusatkan cikgu sahaja. Tetapi ikut masa sekarang, ikut situasi sekarang, pembelajaran talian terutamanya fokus pada belajar sebagai pembelajaran maya. Jadi pelajar kita perlu bersikap tanggungjawab, berdikari untuk pelajaran mereka. Sama juga pelajar perlu mencari bahan ataupun maklumat dengan usaha ataupun inisiatif sendiri. Betul tak, cikgu? Jadi pelajar-pelajar juga terpaksa menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Cikgu-cikgu kita pun sama kan, mesti menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Betul tak, cikgu? Jadi pelbagai teknik pengajaran saya telah dilaksanakan. Jadi sekarang saya share PPT saya. Okey, saya teruskan slide yang seterusnya. Ada jalan tak, cikgu, slide saya? Boleh nampak ya, Cikgu Wee? Jadi yang inilah ajaran topik saya terhadap pelajar tingkatan 5. Saya menggunakan buku teks Dongdong unit 2 bertajuk Nilai Bertoleransi. Jadi saya menggunakan pembelajaran perbantukan media. Yang ini ialah PowerPoint. Jadi sebab saya guna aplikasi ini, PowerPoint ini, sebab yang ini boleh menggunakan untuk mengatasi masalah pelajar. Masalah pelajar yang mempunyai kebolehan yang berbeza. Lagipun PowerPoint dapat menarik minat pelajar.
serta menghidupkan suasana pembelajaran. Jadi memang kebanyakan masa saya akan menggunakan PowerPoint, saya akan letak gambar-gambar yang menarik, grafik, jadual yang lebih ringkas. Jadi inilah topik ajaran saya kepada murid saya. Seterusnya saya maksud topik ini, saya akan memaparkan gambar ataupun perkataan yang berkaitan dengan tajuk. Cuba tengok bertoleransi. Inilah topik maksudnya. Jadi saya akan suruh pelajar berfikir dahulu. Apakah maksud perkataan ini? Jadi inilah salah satu cara bagi pelajar kita mewujudkan idea yang bernas dan juga bagi pelajar membuat persediaan sebelum awal ataupun membuat persediaan sebelum mereka memasuk ke pembelajaran mereka. Jadi selepas pelajar jawab, kita boleh memberitahu betul ke salah, lepas tu jelas lagi sekali topik hari ini kita. Okey, lepas tu saya akan sediakan satu video klip. Video klip ini saya sediakan lebih kurang dalam 3 minit cukup. Tak payah panjang sebab masa kita pun singkat. Jadi ini untuk menyegarkan minda mereka saja. Macam refresh, menyegarkan minda mereka. Jadi penggunaan video ini memang mendatang pelbagai kelebihan cikgu sebab dapat memikat emosi pelajar. Memikat emosi pelajar lagi. Persembahan video dapat lebih realistik dan hidup. Betul tak? Realistik dan hidup. Jadi ada satu hal lagi sebabnya ialah pelajar kita dah lama duduk di depan komputer riba, menggunakan telefon pintar. Itu sudah lama. Jadi pelajar agak berasa bosan, penat, letih. Jadi video kilah salah satu cara untuk menyegarkan minda mereka. Jadi cikgu-cikgu yang video klip ni Ais memuat nurun dari YouTube juga. Jadi saya tayangkan sikit. Okey, yang ini berkaitan dengan tajuk saya, nilai bertoleransi. Jadi pelajar-pelajar perlu mencari apa yang cikgu sampaikan dalam video ini. Okey, saya berhenti dululah sikit saja. Jadi pelajar nampak, lepas tu saya akan tanya pelajar. Pelajar, apakah yang cikgu telah disampaikan melalui video ini? Jadi pelajar akan jawab, cikgu pertimbang rasa, cikgu bertolak ansur. Lepas tu saya akan tambah soalan saya lagi. Saya akan tanya, macam mana kita mengamalkan nilai murni ini dalam kehidupan kita? Jadi pelajar akan jawab, membantu ibu mencuci sayur ke, membasuh apa-apa tu. Jadi saya terima. Jadi pelajar akan cuba menjawab, walaupun jawapan tu kurang tepat, kurang lengkap. Selalu saya kata pelajar, cuba saja, salah tak apa. Itulah salah satu cara saya lah cikgu. Okey, selepas video klip ini saya akan bagikan satu bahagian. Bahagian ini untuk tunjukkan apa yang akan sampaikan pada masa itu dalam pengajaran saya. Jadi pelajar akan tengok. Contoh langkah pertama, pendahuluan. Muka surat saya sudah tentu di sini. Jadi pelajar boleh nampak muka surat berapa. Jadi pelajar boleh membelik halaman buku teks dulu, cari muka suratnya. Lepas tu pelajar akan lebih memahami step 2, langkah 2 ialah situasi. Langkah ketiga ada soalan, langkah keempat mereka akan menjawab latihan Google Form melalui Google Classroom saya. Jadi akhir sekali saya akan merumuskan kesimpulan, lagi ada sesi soal jawab. Jadilah inilah salah satu bahagian untuk mempercepat proses perkara-perkara yang ingin disampaikan dengan lebih berkesan. Okey, cikgu, jadi saya mulakan. Selepas siap tadi itu semua, barulah saya masuk ke petikan pemahaman. Sebenarnya dalam satu masa 40 minit, lebih kurang 40 minit, cikgu saya tak akan habiskan semua perenggan. Saya hanya pilih beberapa perenggan saja untuk menjelaskan, menerangkan maksud tersebut. Jadi kita cuba tengok globalisasi. Saya akan suruh pelajar jangan dengar saja, sambil dengar, lepas tu catatkan masuk dalam buku rampaian mereka. Globalisasi dipandang ringan, insan, pertelingkahan, perselisihan faham, menjanakan perpaduan, rusuhan, kacau pilau terjejas. Jadi sementara saya jelaskan masuk, saya akan kekerapan mengemukakan soalan kepada pelajar saya. Jadi jika pelajar tak dapat ikut, kurang faham, mereka akan menggunakan satu fungsi, iaitu Google Meet ada fungsi mengangkat tangan. Jadi saya akan perasan pelajar siapa yang kurang dapat faham.
Tetapi saya bukan tengok siapa yang angkat tangan, saya ulang saja, tak akan. Saya akan panggil pelajar itu, tanya, baca sekali lagi jawapan kamu, lepas tu saya boleh lebih faham mana satu bahagian yang dia tidak dapat ikut. Itulah cara saya. Bukan ulang sekali saja. Saya akan panggil siapa yang angkat tangan itu, jelaslah mana satu bahagian yang kamu tidak faham. Jadi pelajar pun tak akan angkat tangan sesuka hatilah, rasa saya. Okey, jadi yang inilah fungsi Google Meet mengangkat tangan, amat saya manfaatkannya. Okey, selepas menerangkan masuk petikan, saya akan pergi ke situasi. Situasi ini juga soalan buku teks tongjong, tapi di slide sini saya sudah buat meringkaskan. Okey, cikgu, saya cuba bacakan sikit. Helmi tidak bersekolah pada hari Sabtu. Dia suka menonton rancangan kartun kegemarannya. Abangnya Imran pula suka menonton rancangan hiburan. Helmi tidak membenarkan abangnya menukar saluran televisyen lalu menyembunyikan alat kawalan jauh televisyen. Tindakan itu menyebabkan mereka bergaduh. Jadi, cikgu perasan tak? Saya ada menggaris beberapa perkataan. Sebab pelajar sambil mendengar pembacaan pelajar lain, mereka tanpa membuang masa. Mereka akan catat masuk yang cikgu saya highlightkan, gariskan buat kurungan itu. Jadi, pelajar akan tanpa membuang masa buat kerja lain. Jadi, semasa kita buat perbincangan, mereka boleh berbincang dengan pelajar lain, apakah maksud ini? Lepas tu, ikut cara ini, pelajar dapat menambahkan keberkesanan pembelajaran. Di samping membantu meningkatkan kecerdasan otak. Lagi satu hal yang amat penting bagi saya ialah dapat berinteraksi dengan saya. Berinteraksi dengan saya. Inilah salah satu cara. Jadi pelajar boleh catat dalam buku nota mereka. Jadi slide yang seterusnya ialah maksud yang tadi saya gariskan. Contoh, rancangan hiburan. Membenarkan, menyembunyikan saluran. Jadi untuk bagi kumpulan A, saya akan lebih bagi masuk, contoh bagi masuk kata seerti, masuk bahasa Malaysia. Okey. Yang seterusnya, selepas faham maksud petikan, barulah saya masuk soalan kefahaman. Jadi soalan kefahaman ini perlu ditanya. Muka surat saya pun sudah tentu di PowerPoint sini. Jadi cuba kita tengok soalan ini. Mengapakah pergaduhan antara Helmi dengan Imran boleh berlaku? Jadi pelajar-pelajar akan memahami soalan ini. Saya akan panggil seorang pelajar lagi untuk membagi jawapan ini. Lepas tu jawapan tu terus yang baca tu saya tak akan bagi betul ke salah ataupun terus membetulkan, tak ada. Saya akan suruh dia panggil seorang kawan karib ataupun kawannya seorang lagi, betulkan jawapannya ataupun beritahu jawapannya kurang tepat ke lengkap sempurna. Jadi dalam masa tu saya boleh dapat kedua-dua orang pelajar tu betul-betul boleh dapat pengajaran saya ke tidak. Saya boleh dapat tindak balas daripada pelajar saya. Jadi inilah cara saya. Okey, jadi saya akan bagikan jawapan kerana mereka tidak bertolak ansur antara satu sama lain. Jadi sama je saya akan berwarna ataupun highlight perkataan kata kunci. Jadi pelajar buat perkataan yang sama, highlightkan. Jadi mereka lebih memahami. Jadi ada soalan tu mereka akan tanya. Okey, inilah salah satu cara lah. Okey, selepas pemahaman soalan pertama, soalan yang seterusnya ialah soalan cara penyelesaian masalah. Okey, saya memang suka soalan yang macam situasi soalan ini sebab pelajar akan bagikan pelbagai jenis jawapan walaupun kurang tepat tetapi mereka sangat comel bunyi. Okey, tengok soalan ini, seandainya anda sedang berada di kantin, anda ternampak dua orang pelajar sedang berebut tempat duduk, apakah tindakan yang anda lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Jadi pelajar akan bagikan jawapan. Semasa dia bagi jawapan, saya akan membetulkan kesalahannya jika ada. Dan pastikan jawapannya tidak terpesong dari tajuk yang saya ajar. Okey, tidak terpesong dari tajuk yang saya ajar lah. Okey, yang ini jawapannya. Okey, pelajar boleh tuliskan. Okey, sebab tingkatan 5 saya sudah suruh mereka buat pangkat ayat sendiri. Yang ini point saja, main point. Isi utama saja. Memberikan nasihat ataupun mengingatkan mereka bahawa kantin hanya untuk menjamu selera, tidak boleh bergaduh dan sebagainya. Ikut situasi soalan yang macam ni, pelajar banyak pendapat punya. Mereka aktif, giat berjawab soalan saya.
Okey, seterusnya saya akan yang selepas siap salin nota ke jawapan soalan kefahaman, saya akan menyuruh pelajar itu mengambil gambar yang mereka catatkan dalam buku mereka sebagai bukti yang saya semak, bukti yang mereka masih di dalam kelas saya kan, cikgu tahu kan mereka tak ada tulis tu, tak ada cek semak tu, mereka mungkin terlepas pandang mereka. Jadi saya akan suruh mereka mengambil gambar, lepas tu memuat naik dalam Google Classroom kita. Saya akan sediakan satu kolom bagi mereka menghantar kerja khusus mereka. Selepas itu, saya akan suruh mereka siap mengambil gambar, terus masuk Google Classroom untuk menjawab Google Form latihannya. Jadi di sini saya ada tunjuk beberapa langkah untuk menjawab soalan. Contoh, langkah pertama, Google Classroom. Google Class saya lah, kelas saya. Lepas tu mereka carikan bahagian kolom topiknya ialah latihan apa. Lepas tu klik pautan Google Form itu. Lepas tu siap dengan isi jawapan yang lengkap dan hantar akhirnya. Jadi cikgu-cikgu, untuk Google Form adalah salah satu aplikasi disertakan Google Drive. Jadi selalu saya guna sebab pentaksiran Google Form senang dibuat dan keputusan rekod keputusan pelajar dapat tersusun. Lagipun dapat membuat perbincangan umum, termasuk bertanya pendapat, respon pelajar tu semua boleh nampak jelas. Jadi Google Form tu boleh saya selalu gunakan, manfaatkannya jugalah. Okey, Google Form yang ini. Okey, sudah siap salin nota hantar kerja, juga ada Google Form. Jadi last sekali saya akan merumuskan hasil pembelajaran hari itu. Sebelum mereka menukar kelas ke subjek lain, saya memang suruh meminta pelajar saya mesti menulis komen ataupun menulis sikit pandangan tentang hari topik itu. Tuliskan di chat room sana. Fungsi Google Meet ada chat room kan. Walaupun dia tulis terima kasih cikgu pun boleh. Mesti tulis sesuatu, something di komen sana. Jadi saya akan perasan siapa yang ada ikut pengajaran saya ataupun pelajar lain pun boleh menerima pandangan pelajar lain. Itulah dua kebaikannya saya rasa. Jadi last sekali pelajar boleh bersurai kelas saya. Okey, jadi cikgu sebagai menggulung perbincangan di atas tadi, itu sahaja saya nak berkongsi dengan cikgu-cikgu. Dengan itu saya menutup ucapan dengan bertema berguru dengan ilmu bina generasi baharu. Sekian, terima kasih.